Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Alright, kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka washur alaina min khazaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hello. Kenapa Farin? Dengar tak? Dengar. Okey, sekejap ya. Cikgu share dulu. Okey. Yang kerja yang cikgu bagi tadi dekat dalam Telegram, yang itu tu salah tau. Yang tu sebenarnya dah belajar. So hari ni awak akan buat yang dalam buku teks muka surat 179 hingga 180. Okey? Okey tak? Okey cikgu. Okey, sekejap ya. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama ni, piktograf menunjukkan bilangan kuih donat yang dijual oleh Kak G. Okey, bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu tidak ditunjukkan. So dekat sini dia bagi piktograf yang tidak lengkap. Okey, kemudian apabila awak berjumpa dengan piktograf, perkara pertama yang perlu awak lihat adalah bahagian petunjuk. Okey, cuba lihat bahagian petunjuk. Satu kuih donat mewakili berapa biji kuih donat yang sebenarnya? 30 biji. 30 biji. Okey, sekarang bila dia kata 30 biji, bila dia kata 30 biji, maksudnya di sini awak akan gunakan operasi darab. Okey, awak akan gunakan operasi darab dengan 30. Apa yang darabkan dengan 30? Bilangan kuih donat. Okey, contoh hari Selasa ni ada berapa bilangan kuih donat semua sekali? 5. Ada 5. Jadi maksudnya awak darabkan dengan 5. Okey, Sifar darab 5, Sifar 3 darab 5 berapa? 15. 15. Jadi untuk hari Selasa ni sebenarnya bilangan kuih donat yang dijual oleh Kak Haji adalah sebanyak 150 biji. Okey? Okey, lagi satu. Cara nak mencongak. Oleh kerana nombor yang dibagi 30. 30 sifar di belakang kan. Jadi nanti bila awak mencongak, awak hanya letak di bahagian belakang ni letak sifar terus. Okey, bila awak mencongak, bahagian belakang ni terus letak sifar. Yang awak darabkan hanya bahagian puluh ni saja dengan puluh ni dengan berapa bilangan kuih donat. Okey, kita try hari Rabu. Hari Rabu ada berapa biji kuih donat? 4. 4. Jadi maksudnya yang awak akan darabkan hanyalah 4 darab dengan 3. Okey? Okey, 4 darab 3 berapa? 12. 12. Okey, jadi maksudnya hari Rabu Kak G dia jual sebanyak 120. Okey, faham tak sekarang cara nak mencongak dia? Faham Okey, tengok hari Khamis pula. Hari Khamis ada berapa biji donat semua sekali? 7. Jadi maksudnya 7 darab 3. 3. 7 darab 3 berapa? 21. 21. Jadi maksudnya hari Khamis 210. Okey. Hari Jumaat pula. Okey, terus beritahu cikgu berapa jawapan dia? 3. 3 lagi? 9. Okey, 90. Okey, jadi awak dah tahu hari Selasa berapa, Rabu berapa, Khamis berapa, Jumaat berapa. Yang awak tak tahu hanya hari Sabtu. Okey, sekarang kita baca soalan dia, apa perkara yang dia nak. Okey, dia tanya, dia suruh kira bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu. Dia suruh kira bilangan donat yang dijual pada hari Sabtu jika jualan pada hari itu ni merujuk pada hari apa? Sabtu. Okey, hari itu merujuk kepada hari Sabtu. Adalah 2 kali. Bila dia kata 2 kali, maksudnya operasi apa? Darab. Darab berapa? 2 kali. Darab berapa? 30. Darab 2. Okey, bila dia kata 2 kali, maksudnya darab 2. Apa benda yang akan didarabkan dengan 2? Jumlah jualan pada hari Jumaat. Jadi apa benda yang didarabkan dengan 2? 10 cik. Berapa puluh? 90.
90. Kerana pada hari Jumaat jumlah jualannya adalah 90. Jadi awak akan darabkan 90 darab 2. Kemudian awak selesaikanlah. Sifar darab 2 berapa? Sifar 9 darab 2? 18. 18. Jadi maksudnya pada hari Sabtu jumlah jualannya adalah sebanyak 180. Okey. So hari Sabtu jualannya adalah sebanyak 180 biji. Okey, kita pergi ke soalan B. Okey, untuk soalan B, dia suruh kira berapakah purata. Ingat lagi tak semalam kita belajar? Purata tu maksudnya apa? Kita belajar semalam. Purata tu selain pada perkataan purata kita sebut dia sebagai apa? Min. Min. Okey, ingat lagi tak bagaimana nak mencari min? Tambahkan. Okey, sekarang beritahu cikgu apa nombor yang kita akan tambahkan? 150. 150 tambah dengan 120. 120 tambah dengan 210. 210 tambah dengan 90. 90. Ada lagi tak nombornya? 180 cikgu. Okey, tambah dengan 180. Okey, maksudnya awak ambil kelima-lima hari ni. Lepas tambah, lepas tu kena buat apa? Bahagi. Bahagi dengan berapa? 5. Dengan 5. Dari mana datang 5 tu? Okey, kerana kalau awak lihat pada nombor-nombor ni semua ada 5 nombor. 150, 120, 210, 90, 180. Ada 5 nombor yang mewakili 5 hari. Sebab tu kita bahagikan dengan 5. Okey, kemudian oleh kerana nombornya besar sangat, maka kita akan tambahkan dalam bentuk lazim. 150, 120, 210, 90, 180. Kita akan tambahkan dalam bentuk lazim. Okey, bahagian sa semua sifar. Jadi jawapannya sifar. Sekarang bahagian puluh pula. Okey, bahagian puluh kita akan cari dulu nombor yang boleh digabungkan menjadi 10. Okey, nombor apa yang akan digabungkan menjadi 10? 9 dengan 1. 9 dengan 1. So sekarang dah ada 110. Lagi? 8 dengan 2. 8 dengan 2. Jadi sekarang dah ada 2, 10. Last kali 5. Jadi maksudnya jawapan dia berapa? Tengok yang ini, jawapan berapa? Berapa? 25. 25. Awak mencongat ni tahu sebenarnya. Jadi awak kena dapat jawapan dengan cepat. Okey, kemudian yang ini sebab nombornya kecil awak boleh terus congak. 2 dengan 2 berapa? 4. 4 dengan 2 lagi? 6. 6. Tambah lagi 1? 7. 7. Jadi hasil tambahnya adalah sebanyak 750. Okey, 750 tu kemudian tak selesai lagi. Kita kena buat apa dengan 750 tu? Bahagi. Bahagi dengan berapa? 5. Bahagi dengan 5. Okey, kita guna sifir 5. 7. Nombor apa yang paling hampir dengan 7 dalam sifir 5? 5. 5 tu nombor yang keberapa? Pertama. Nombor yang pertama. Okey, kita tolakkan. 7 tolak 5 dapat baki 2. Okay, kemudian kita turunkan 5. So nombor 25. Ada tak dalam sifir 5? Ada. Ada. Nombor yang keberapa 25 tu? 5. Nombor yang kelima. Okey, last sekali sifar kan? Okey, sifar dah tak payah pening-pening. Jadi jawapan dia puratanya adalah sebanyak 150 biji. Okey? Okey, sekarang kita bergerak ke soalan C. Soalan C dia suruh kira peratus. Bila sebut peratus saja, maksudnya apakah operasi yang awak akan guna pakai? Bagi. Peratus nak darab. Darab berapa kalau sebut peratus? 100. Darab dengan 100 tak lengkap? Bukan. Simbol tak lengkap, simbol tak ada. 100 peratus. 100 peratus. Bila sebut saja peratus je mesti ada benda alani. Okey, jangan ditinggal benda alani. Darab dengan 100 peratus. Apa benda yang didarabkan dengan 100 peratus? Okey, bila awak jumpa bentuk format soalan ni macam ni, bahagian hadapan wajib dalam bentuk pecahan. Bila dalam bentuk pecahan, satu nombor berada di bahagian atas, satu lagi nombor berada di bahagian bawah. Okey?
Maksudnya nombor hadapan ni dalam bentuk pecahan. Okey, sekarang kita tengok nombor yang berada pada bahagian atas. Dia nak apa? Dia nak hari Selasa. Okey, cuba beritahu cikgu hari Selasa apakah nombornya? 15. Tengok Tutun. 50. 150. Okey, bahagian bawah pula nombor apa kena letak? Okey, baca lagi. Daripada jumlah jualan bagi 5 hari itu. Mana tadi kita dah cari belum jumlah jualan bagi 5 hari? Dekat mana kita cari tadi? Bila jumlah maksudnya operasi apa? Tambah. Tambah. Mana tadi yang kita tambah banyak-banyak tadi? 750. Pandai pun 750. Jadi ayat pertama dah lengkap. 150 per 750 darab dengan 100%. Okey, langkah seterusnya apa yang kita kena buat? Kita akan selesaikan, kita akan mansuhkan kerana ianya dalam bentuk pecahan. Okay, siapa yang akan kita mansuhkan? Sifar. Sifar dengan mana? 100. 100 ke 150? Cuba fikir-fikir. Kita akan ambil sifar pada 150 ni. Kenapa cikgu tak nak usik 100 ni? Sebab dekat bawah ni 75. Bila sebut saja 75 dengan 100, ianya ada dalam sifir berapa? Cuba ingat balik. Sifir 25. Sebab tu cikgu tak usik 100 pada sifar pada 100 ni. Sebab cikgu nak potong 75 dengan 100 dengan menggunakan sifir 25. Okey. 75 nombor yang keberapa dalam sifir 25? 3. Nombor yang ketiga. Okey. 100 pula nombor yang keberapa dalam sifir 25? 5. 100 nak? 25, 50, 75, 100. 100 nombor yang keberapa? 4. Nombor yang keempat. Okey, sekarang tengok lagi sebab bawah ni 3. 3, kita boleh potong dengan siapa? 15. Pandai pun. Kita akan potongkan 3 dengan 15 dengan menggunakan sifir berapa? 3. Sifir 3. Okey, kita akan gunakan sifir 3. Okey, 3 ni nombor yang keberapa dalam sifir 3? Pertama. Okey, 15 nombor yang keberapa dalam sifir 3? 5. Nombor yang okey, bila bawah ni dah jadi 1, tengok bawah ni dia dah jadi 1, maksudnya dah tak ada lagi nombor yang kita boleh mansuhkan. Jadi kita akan selesaikan nombor yang berada di bahagian atas. Ingat ada beberapa benda yang tidak dimansuhkan. 5 darab 4%. Maksudnya nombor yang belum dimansuhkan ni awak kena alert, kena peka. Okey, sekarang beritahu cikgu apa jawapan dia. 5 20. 20 apa? Tak lengkap. 20%. Baru lengkap. 20%. Okey, jawapannya 20%. Semua benda yang tidak dimansuhkan ni, tidak dipotong ni, maksudnya dihidup lagi. Bila dihidup lagi, awak kena letak dia pada jawapan. Jangan dibiarkan tidak diletak. Okey? Okey, sekarang kita bergerak ke soalan D. Okey, soalan D, keuntungan jualan donat pada hari Khamis. Dia cerita pasal untung pula. Okey, dia cerita pasal untung jualan donat pada hari Khamis ialah RM84. Okey, cikgu keluarkan sedikit maklumat dia. Yang pertama dia cerita pasal untung jualan donat hari apa? Hari Khamis. Okey, berapa banyak untung dia? RM84. Okey. Sebelum cikgu pergi pada ayat berikutnya, cikgu nak tanya, bagaimana mencari untung? Okey, cikgu bagi contoh, cikgu nak jual sate. Sate tu cikgu beli dari Wak Radul harganya 80 sen. Tapi bila cikgu jual sate, cikgu jual sebanyak RM1 untuk satu batang sate. Berapakah keuntungan yang cikgu dapat? 20 sen. Macam mana awak dapat 20 sen tu? Tolak kan? RM1 tolak dengan 80. Okey. Jadi RM1 ni harga jual. 80 sen ni harga kos. Maksudnya nak dapat untung, harga jual
tolak dengan harga kos. Okey, nak dapat untung, harga jual tolak dengan harga kos. Okey, sekarang RM84 ni dia punya untung. Okey, dia tanya lagi. Hitung harga jual. Dia nak harga jual sebiji donat itu jika, dia nak sebiji je tau. Jika harga kosnya ialah 30 sen sebiji. Dia nak harga jual. Harga jual satu biji. Okey, ini yang dia nak. Okey, langkah pertama, apa yang perlu awak buat? Cuba ingat-ingat balik. Rujuk pada perkataan hari Khamis dengan untung. Apa yang perlu awak buat? Okey, langkah pertama tengok untungnya. Apa nombornya? RM84. RM84. Langkah kedua, dia cerita pasal donat hari Khamis. Apa nombornya? 210. 210. Pandai pun 210. Jadi kemudian benda ketiga yang perlu awak perhatikan, dia nak satu biji. Ini untung untuk 210 biji. Jadi apa yang perlu awak buat? Tambah. Tak logik sebab ini harga, ini Tolak. Jap, jangan potong cikgu cakap. Nanti cikgu terlupa cikgu nak cakap apa. Ini biji. Ini RM. Unit pun dah tak sama. Bila unit tak sama, tambah dengan tolak tak boleh guna. Okey? Darab. Darab. Okey, apa darab apa? 210 darab dengan 84. Kalau 210 darab dengan 24, 84. Okey, awak nak buat 210 darab dengan 84. Okey. Sekejap Ini untung. Ini biji donat. Rasa-rasa bila awak dapat jawapan awak tu semakin banyak atau semakin sedikit jumlahnya? Banyak. Semakin banyak kan? Okey, jawapan dia nanti akan semakin banyak kan? Okey, bila semakin banyak, cuba awak tengok dekat sini. Antara untung dengan harga jual. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia punya untung ni besarlah nombor dia kan? Okey. Tak boleh guna cara tu. Okey. Sekejap Cikgu darabkan terlebih dahulu supaya awak boleh nampak. Okey, ni sifar, ni 4, 2 darab 4, 8. Ni sifar, 88, 28, 16. Okey, 4, 88, 16, 67. Okey, awak tengok dia jual donat. Harga jual dia, awak kata ni harga jual dia kan? RM17,640. Awak rasa kalau awak nak jual donat dengan berbelas-belas ribu tu, logik ke tak logik? Tak betul. Tak logik kan? Donat je kan? Takkanlah sampai berbelas-belas ribu kan? Jadi logik tak kalau awak guna operasi darab? Tak logik. Jadi pandai pun. Kita akan gunakan operasi bahagi. Okey, kenapa kita guna operasi bahagi? Kerana bila kita guna operasi bahagi, kita bahagikan 210 tau. Bila guna operasi bahagi ni maksudnya kita nak cari harga untuk satu biji donat. Ingat benda lah ni. Bila kita guna operasi bahagi saja maksudnya kita nak cari nilai untuk satu. Okey, tak kisahlah kalau ni 210 mangkuk, maksudnya satu biji mangkuk. Kalau 210 ni untuk ikan, maksudnya bila kita bahagi jawapan tu nanti adalah harga untuk satu ekor ikan. Konsep dia bila kita bahagi, kita mencari nilai untuk satu unit. Okey? Faham tak tu? Faham. Okey, sekarang kita bahagikan RM84 bahagikan dengan 210. Okey, sifar 210 tu dia besar kan? Bila dia besar, awak buat macam ni je. Okey, 420. 456. 678. Tu dah dapat dah 840. Okey, sekarang kat mana cikgu nak tulis nombor tu? Kita dah dapat nombornya 840.
Okay, macam mana cara nak selesaikan soalan ni? Ni duit kan? Betul tak ni duit? Ya? Betul. Okay, nampak tak nombor ni sama, 8, 4 sifar, nombor. Tengok digitnya, ni 8, ni 4. Nampak tak digitnya sama, sifar? Nampak tak? Nampak kan? Okay, digitnya sama. Masalah sekarang, yang ini tak ada titik perpuluhan. Yang ini ada titik perpuluhan. Jadi, macam mana cara nak buat? Ingatlah balik tak? Sifar letakkan depan. Okay, pandai pun. Sifar letak kat depan. Depan siapa? Atas 8 atau atas 4? Atas 4. Atas 4. Okay, pandai pun. So maksudnya dekat bawah ni pun sifar. Jadi bila tolak dapat lagi baki 84. Oleh kerana ada titik sen kat sini, maka atas ni pun kena letak titik sen. Barulah kita boleh turunkan sifar. Barulah dapat nombor 840. Okay? Jadi baru boleh ambil 840. Dekat atas nak tulis nombor apa? 7. 7. 4. 4. Okay. 4. Jadi ada satu lagi sifar, letakkan, lengkapkan dia. Jangan dibiarkan macam tu je. Okay, sekarang barulah dapat harga 40 sen. Apa maksud 40 sen ni? Satu donat. Pandai pun. 40 sen ni harga untuk satu biji donat. Okay. Sekejap 40 sen ni harga untuk satu harga atau apa? Harga. Bukan harga. Cuba tengok nombor yang kita pakai tadi, nombor apa? RM1. Kita guna 84. 84 ringgit tu apa sebenarnya tadi? Maklumat untuk apa? Ya? Harga jual. Tak, tengok 84 ringgit ni apa dia? Oh ya, untung. Okay, untung untuk satu biji donat. Jadi untung dia 40 sen. Okay, untuk satu biji donat untungnya 40 sen. Okay. Okay, sekarang dia tanya harga jual. Okay, sekarang kita balik semula pada kita punya penerangan yang awal tadi, yang cikgu jual sate tu. Okay. Harga jual kalau dibandingkan dengan untung, yang mana lebih besar? Harga jual lebih besar kan? Okay, agak-agak macam mana awak dah tahu untung dekat sini 40 sen dan awak tahu kat sini tadi cikgu jual sate untung cikgu 20 sen. Macam mana boleh jadi RM1 pada harga jual ni? Apakah operasi yang diguna pakai? Tambah. Okay, apa tambah apa? 210 tambah 8. Sekejap, tengok yang ini. Kita tengok contoh dulu yang cikgu jual sate tu. 80. Okay, 80 sen tu apa? HK. Harga kedai. Bukan K. Okay. Harga apa K tu? Dia tak ingat. Harga kos. Ya. HK itu adalah harga kos. Jadi maksudnya dekat sini, okay, nak dapatkan harga jual, formula dia harga kos kena tambahkan dengan untung. Okay, harga kos kena tambah dengan untung. Okay, sekarang awak dah dapat untung untuk satu biji 40 sen. Okay, nak dapatkan harga jual, formula dia adalah harga kos tambah untung. Okey. Tahu tak berapa harga kos bagi satu biji donat tadi? Cuba tengok balik pada soalan. 30 sen sebiji. Berapa persen? 30 sen. 30 sen. Ni yang ni. Harga kosnya ialah 30 sen sebiji. Nampak tak? Nampak. Itu dia punya harga kos dia. Jadi 30 sen kena tambahkan dengan berapa? Dengan 40 sen. Dengan 40 sen. Jadi berapakah harga jual bagi sebiji donat? 40 sen. 70 sen. Okey? Okey, selesai soalan yang pertama. Okey, untuk hari ni cikgu akan buat
3 soalan je. Cikgu akan bincangkan 3 soalan je. Nanti minggu depan cikgu akan gunakan slide yang sama untuk bincangkan lagi 3 soalan. Okey, sebab soalan dia banyak, ada 6 soalan semua sekali. Dan setiap satu soalan tu ada pecahan-pecahan kan. Jadi untuk hari ni cikgu selesaikan 3 soalan saja. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, sama macam awak pun kena salin balik dalam matematik 4 3 soalan sahaja. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Ya, saya? Saya tengah laling. Okey. Salin 3 soalan je dulu. Nanti 3 lagi soalan kita buat minggu hadapan Okey. Semasa waktu pembelajaran pendidikan jasmani, Cikgu Falzi meminta 4 orang muridnya menjalani latihan larian di balapan. Kenal tak balapan tu apa? Tahu tak balapan tu apa? Tempat orang lumba lari. Okey, kalau awak tengok sukan besar-besar, sukan Olimpik ke, yang terbaru sukan Olimpik kan. Okey, dia ada balapan kan. Tempat orang berlari tu, itu namanya balapan. Okey, dalam masa 10 minit. Jarak larian mereka direkodkan seperti carta palang di bawah. Okey. Sekarang ni bahagian bawah ni nama murid. Bahagian yang paksi Y ni jarak dia. Okey, soalan cikgu. Akif lari berapa jauh? 1 kilometer. 1.5 apa? 1 kilometer. Apa dia? 1.5. Cuba tengok betul-betul. Kilometer. Ya, kilometer. Okey, Akif lari sejauh 1.5 kilometer. Okey, si Omeng pula lari berapa jauh? 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. Prem? 2 kilometer. 2 kilometer. Cu? 1 kilometer. 1 kilometer. Okey, soalan dia. Siapakah yang mencatatkan jarak larian paling jauh? Siapa? Prem. Siapa? Prem. Ingat bila dia sebut jarak yang paling jauh, maksudnya nombor yang paling besar. Jadi makin besar nombor tu maksudnya semakin jauh dia punya jarak larian. Okey, soalan B. Jarak yang dilalui oleh siapa dan siapa adalah sama? Siapa yang jarak lariannya sama? Omeng dan Chu. Omeng dan Chu. Okey. Dan Chu. Iaitu sejauh berapa kilometer? 1 kilometer. 1 kilometer. Okey, sejauh 1 kilometer. Okey, soalan C. Dia suruh hitung purata. Jarak dalam kilometer setiap orang murid. Okey, ingat lagi purata apa operasi dia? Tambah lagi. Tambahkan. Okey, apa benda nombor yang kita akan tambahkan? 1.5 kilometer tambah dengan 1 kilometer. 1 kilometer tambah lagi dengan 2 Tambah kilometer. dengan 2 kilometer. 2 kilometer. Satu lagi nombor apa dia? 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. Okey, kemudian dah tambah buat apa pula kalau nak cari purata? Bagi. Bahagi berapa kali ni? 4. 4. Kenapa 4? Sebab nombor semuanya ada 4. Okey, sebab nombor ni semua ada 4 dan semua sekali ada 4 orang murid. Jadi kita bahagikan dengan 4. Hello, dengar tak suara cikgu dia? Hello. Okey, saya. Suara cikgu lain Suara cikgu cikgu mula-mula sekat-sekat. sekat-sekat. Okey je. Okey je. Okey, tak apalah. Okey. Kadang-kadang lain wak. Cikgu rasa lain lah. Lain. Lain. Maksudlah maklumlah lain ciput kan. Okey, kita tengok soalan ni. 1.5 nak tambah dengan 1. Okey, 1 tu cikgu nak letak kat mana? Dekat bawah 5 ke bawah 1? 1 tu nak letak bawah 1 ke bawah 5? Bawah 1 ke bawah 5? 5. Biar betul. Siapa sah? 1 atau 5 sah? Bertuah punya budak ni kan dia tiap perpuluhan.
1. Satu. Jadi kat sini. Okey. Oleh kerana nombor ni tak ada titik perpuluhan, kita tambahkan sendiri. Okey. 1 bulan sifar. Okey. 2 pula. Bawah siapa? 2 bawah siapa? Bawah 1 atau bawah sifar? Ya Allah ya Tuhanku. 2 tu sah nak. Siapa sah tadi? 1. Okey. Jadi maksudnya dia sah, dia tak ada nombor perpuluhan, kita letakkan titik perpuluhan kat situ. Okey, last sekali. 1 yang ini. Okey, nak letak bawah siapa? Bawah 2. Dekat bawah 2. Bawah 2. Jadi kita tambahkan sendiri Okey, kemudian kita tambahkan, tengok dapat berapa tambah? Besarnya. Tambah dapat berapa? Tak nampak? Sampai ke 55. 2, 3, 4, 5. Okey. 55. 5.5 kilometer. Semua nanti kena letak kilometer, jangan ditinggalkan. Okey, lepas dapat 5.5 kilometer, lepas tu kena buat apa? Bahagi. Bahagi berapa? 4. Bahagi 4. Okey, dalam siri 4, nombor apa yang paling hampir dengan 5? 4. Nombor 4. 4 tu nombor yang keberapa? Pertama. Nombor yang pertama. Dapat baki berapa? 1. Okey, kemudian turunkan 5. 15. Nombor apa yang paling hampir dengan 15? 12. 12 tu nombor yang keberapa? 3. Nombor yang ketiga. Dapat baki berapa bila tolak ni? 3. 3. Okey. Ada baki, lepas tu kena buat apa? Tak sifar. Okey, letak sifar. Okey, 30. Nombor apa yang paling hampir dengan 30 dalam sifar 4? 28. 28 tu nombor yang keberapa? 7. 7. Okey, tolakkan. 30 tolak 28 dapat baki berapa? 18. 10 tolak 8 nak? 2. 2. Okey, dapat baki 2. Okey, ada baki lagi, kena buat apa? Bukan sifar. Letakkan lagi sifar. Okey, 20 ada tak dalam sifar 4? Ada. Ada. Nombor yang keberapa? 5. Nombor yang kelima. Jadi jawapan dia puratanya adalah 1.375 kilometer. Okey, soalan yang terakhir untuk soalan nombor 2 ni. Jarak yang dilalui oleh omeng telah merosot. Bila merosot, okey, maksudnya dia menggambarkan operasi apa? Bila sebut merosot? Tolak. Okey. Siapa yang sebut darab tu? Astaghfirullahalazim. Bila merosot, okey, bila merosot maksudnya dia semakin sedikit. Okey, daripada awal banyak, bila sebut merosot macam contoh. Bila cikgu cakap, okey, pelajaran awak semakin merosot. Maksudnya mula-mula awak dapat 100%, kemudian awak dapat 80%. Itu kita panggil sebagai merosot. Maksudnya semakin mengurang, semakin berkurangan. Bila semakin berkurangan, ia adalah operasi tolak. Okey, merosot sebanyak 0.3 kilometer berbanding minggu lepas. Okey, minggu lepas omeng berapa jarak dia lari? 1 kilometer. 1 kilometer. Kemudian dia merosot sebanyak 0.3 kilometer. Okey? Okey, dah boleh bayangkan tak nak guna operasi apa ni? Tolak. Tapi cuba tengok ni. Ini yang 1 kilometer ni minggu lepas ke minggu ni? Minggu lepas. Cuba tengok betul. Semasa waktu pelajaran pendidikan jasmani, Cikgu Farzi meminta 4 orang muridnya menjalani latihan larian di balapan. Maksudnya kejadian ini yang Cikgu Farzi suruh lari ni minggu lepas atau minggu ini? Minggu ini. Maksudnya minggu ini jarak lariannya adalah 1 kilometer. Okey, minggu ini jarak lariannya 1 kilometer. Ni minggu ini. Kemudian dia kata jarak yang dilalui oleh omeng telah merosot sebanyak 0.3 kilometer berbanding minggu lepas. Minggu lepas. Jadi, okey, kalau minggu ni 1 kilometer dan dia kata merosot sebanyak 0.3
3 kilometer, maksudnya nombor pada minggu lepas ni semakin banyak atau semakin sedikit? Yang merosot tu minggu lepas atau minggu ini? Minggu ini. Minggu ni kan yang Minggu ini. merosot tu kan. Maksudnya boleh tak kita guna operasi tolak tadi? Tak boleh, okey? Sebab dia merosot minggu ini. Minggu lepas tu dia banyak lagi. Minggu ni yang dia sedikit. Bila minggu lepas tu banyak lagi, operasi apa nak guna? Darab. Okay. Unitnya sama yang kilometer. Baju. Baju. Darab. Minggu lepas dia banyak, minggu ni dia sikit. Tadi kita guna operasi apa masa cikgu cakap dia merosot tu? Tolak. Tolak. Jadi lawan tolak apa? Darab. Darab. Tambah. Lawan Tambah. tolak operasi apa? Tambah. Okey. Lawan tolak adalah operasi tambah. Okey. Apa tambah apa? Minggu ni berapa banyak? 1 perpuluhan. 3, 7. Belum. Tengok yang ini. Omeng je. Tengok omeng je. Jangan pergi tempat lain. Tengok omeng. 1, 2, 3. Kilometer. 1 perpuluhan. Asalnya minggu ni berapa banyak? 1 kilometer. 1.0 kilometer. Okey. Tambah dengan dia merosot berapa banyak? 3 kilometer. Barulah betul. Okey. Jadi jawapan dia minggu lepas. Okey. Minggu lepas dia berlari sejauh 1.3 kilometer. Okey. Soalan dia satu lagi. Dia kata berikan alasan munasabah yang menyebabkan kemerosotan itu. Agak-agak kenapa dia semakin larian dia semakin merosot? Macam saya berat badan kuat tinggi. Kerana munasabah kerana omeng apa? Kenapa biasanya kita semakin kurang berlari? Kita punya larian semakin merosot. Biasanya apa yang terjadi pada kita? Makan banyak. Bagi gemuk. Okey, semakin gemuk tapi kita ambil yang positif sikit. Gemuk tu macam tak berapa positif lah. Kerana omeng? Berobesiti. Bukan. Kalau kurus dia lagi makin laju. Tak naklah ambil yang gemuk, cikgu terasa pula macam gemuk. Apa dia? Kerana semput. Selain daripada faktor fizikal, faktor lain sebab apa agak-agak kalau kita semakin Keletihan. okey, kerana omeng keletihan. Okey, kerana omeng keletihan. Boleh. Lagi satu mungkin kita boleh cakap kerana omeng mengalami kecederaan pada kaki. Apa-apalah. Okey. Tadi sebenarnya yang gemuk tu boleh juga, cuma tak berapa positif. Okey. Okey, kita bergerak ke soalan yang terakhir, soalan yang ketiga. Okay, atmosfera bumi terdiri daripada gas-gas seperti nitrogen. Macam dah baca, dah buatkan soalan ni kan? Belum lah cikgu. Nitrogen, oksigen dan gas-gas lain. Peratus gas-gas itu ditunjukkan dalam carta pie di sebelah. Okey, nitrogen yang warna hijau. Okey, ni nitrogen yang warna purple, oksigen yang warna hijau, gas-gas lain yang kecil cenonek je ni 1%. Okey, gas-gas lain tu 1%. Kalau kita tengok satu bulatan penuh ni, okey, berapa peratus semua sekali satu bulatan penuh? 100%. Ingat satu bulatan penuh nilainya adalah 100%. Okey, soalan tanya, berapa peratuskah gas-gas lain di atmosfera bumi? Berapa peratuskah? Dia tanya peratus, ni semua dalam bentuk peratus tau. Dia bagi. Jadi tak ada pengiraan, awak just tengok je. Gas-gas lain. Mana gas-gas lain? Yang warna apa? Warna kuning. Yang warna kuning kan? Jadi berapa peratus yang warna kuning ni? 1. 1%. Okey. Soalan A 1%. Okey, soalan B. Diberi 0.03% karbon dioksida tergolong dalam gas-gas lain dan selebihnya ialah gas nadir. Nyatakan peratus gas nadir. Okey. Dia kata diberi 0.03% karbon dioksida tergolong dalam gas-gas lain.
Okay. Jadi gas-gas lain tadi nilai dia adalah 1%. Kemudian dalam gas-gas lain ni ada 2 lagi gas dia kata. Yang pertama karbon dioksida. Yang kedua gas nadir. Yang karbon dioksida dia dah bagi siap-siap. Berapa banyak? Sifar 3%. Tapi gas-gas nadir ni dia tak bagi. Okey, bila nak tentukan operasi, tengok simbolnya sama tak? Sama. Ini peratus, ini pun peratus. Bila simbolnya sama dan nak cari baki, jadi operasi apa nak pakai? Cari baki je. Baki, Dia penuh yang ini, Tolak. tolak. Pandai pun. Okey, apa tolak apa? Sifar perpuluhan sifar. Satu. Tolak. Tolak. Inilah ni. Tolak. Sifar perpuluhan. Sifar 3. Okey. Kenapa awak rasa macam ragu-ragu? Sebab digit yang ini banyak. Digit yang ini 1 je kan? Okey, sekarang bila nombor tu ada titik perpuluhan, awak kena ingat di mana kedudukan sifar yang ini? Di depan. Depan tu maksud depan sekali macam ni ke? Bukan. Habis nak letak bawah siapa? Bawah sifar. Bawah 1. Bawah 1. Jadi maksudnya sifar perpuluhan. Sifar 3. Jadi dekat bahagian atas ni kita akan letak perpuluhan sifar sifar. Oleh kerana dia mempunyai unit yang sama iaitu unit peratus, maka kita boleh terus tolak. Okey, sifar tolak 3? Tak boleh. Dah tak boleh pinjam sebelah, buat apa lagi? Pinjam sebelah. Pinjam lagi sebelah. Okey, jadi 1 tinggal berapa? 9. 1 sifar. Okey, sifar yang dipotong tinggal berapa? 9. Sifar yang tidak dipotong jadi berapa? 10. 10. Sekarang barulah boleh tolak. Okey, 10 tolak 3? 7. 7. 9 tolak sifar? 9. 9. Sifar tolak sifar? Sifar. Sifar. Apa tak bolehnya nak? Oh, la ilaha illallah. Jadi gas nadir berapa banyak? Sifar perpuluhan 97 peratus. Okey, soalan C. C ni dalam sains ni. Oksigen digunakan dalam proses apa? Kita gunakan oksigen dalam proses apa? Proses. Oksigen. Sekarang ni kita gunakan oksigen. Bernafas. Bernafas. Okey, proses pernafasan. Okey. Kemudian sebaliknya oksigen dibebaskan dalam proses apa? Ini tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kita tak boleh potong pokok. Pokok perlu ada kerana dia membebaskan oksigen. Proses apa namanya tu? Bermula daripada huruf F. Tak ingat. Bagi satu lagi huruf itu. F. Apa cikgu? Kita fikir. Okey. Nak lagi satu huruf? Boleh. Boleh. Okey. T. Okey dah. T. Foto. Foto apa? Fotograf. Tu bukan proses. Foto. Foto apa? Okey, cikgu tukar. Cikgu tambah lagi S. Fotosinasi. Bukan. Foto siapa? Sinasi La ilaha illallah. T. Fotosin. Fotosintasi. Siapa yang jawab dulu cikgu? Siapa yang jawab tadi? Fotosintasi. Siapa yang jawab tadi tu? Fotosintesis. Farin kot? Farin. Farin jawab tadi Fotosintesis. Siapa yang jawab tadi? Okey, proses fotosintesis. Okey. Proses fotosintesis.
fotosintesis. Okey, itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita sambung lagi soalan nombor 4, 5 dengan 6. Okey. Okey, Okey, cikgu. ini yang cikgu tengok yang selalu join cikgu punya ni. Yang selalu join cikgu punya Google Meet lah, voice chat lah. Okey, insyaAllah nanti naik sekolah nanti cikgu bagi hadiah. Umar dah dapat dah hadiahnya. Awak yang lain belum dapat lagi. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.